Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan, fadilat dia makin hujung makin meningkat. Umpamanya malam ini malam yang ke-14. Fadilat malam ke-14 lebih baik daripada malam yang semalam, malam yang ke-13. Malam yang ke-15 lebih baik daripada malam yang ke-14. Maka begitulah sehingga hujungnya. Dan kemuncak fadilat yang paling besar adalah pada malam hari raya. Maka sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tiba 10 malam yang terakhir, Rasulullah tak tidur di rumah. Rasulullah akan beriktikaf di dalam masjid. Kerana Rasulullah tahu di penghujungnya ganjarannya begitu besar. Di mana turunnya satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita pergi Mekah dan Madinah, tuan-tuan, di hujung-hujung itulah orang berduyun-duyun datang sembahyang, membawa anak isteri. Kerana di hujung itulah ganjarannya amat besar. Ini yang berbeza tradisi dalam negara kita. Kita minggu pertama ramai, alhamdulillah. Tak muat surau. Semayang tepi-tepi kaki lima. Semayang di tepi kolah punya ramai, alhamdulillah. Tapi tak berkekalan. Minggu pertama lah. Bila masuk minggu kedua, dah yang semayang tepi kolam tu dah tak ada dah. Dah masuk dalam dewan semua. Kaki lima dah tak ada. Bila masuk minggu yang ketiga, yang duduk dalam surau, dewan surau tu pun dah tinggal separuh. Dan bila masuk minggu keempat, tinggallah satu saf ataupun dua saf. Ini tasawur yang silap. Patutnya makin hujung makin ramai. Bila surau dah tak ada orang, kosong, umat Islam ramai di tempat-tempat lain pula. Iaitu di shopping komplek, di Maidin, situ pula ramainya. Sepatutnya di masjid dan surau kita mengerjakan solat tarawih. Maka di hujung itulah ganjaran yang paling besar. Jadi saya mengingatkan diri saya, jangan kita tinggal solat tarawih. Dan solat tarawih ni, tuan-tuan, dia adalah kembar kepada puasa. Nabi menyebut dalam hadis dia, man ramadana wa aqama lailaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikan malam dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Disebut wa aqama lailaha, iaitu mendirikan malam. Imam Nawawi menafsirkan mendirikan malam itu adalah solat tarawih. Maka jangan tinggal solat tarawih. Dan hukum solat tarawih ini adalah sunat muakkad. Sunat yang amat dituntut. Kerana solat tarawih ni dia hanya ada dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tak ada. Maka sebab itu kita jangan tinggal. Kalau letih macam mana pun, tak larat nak datang, nak pergi surau masjid, buatlah tarawih, buatlah 8 di rumah. Kerana ganjaran yang begitu besar, seperti mana yang hadis yang saya baca tadi. Juga Nabi pernah menyebut, man ramadana imanan wa ihtisaban raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap keredaan Allah, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Konsep kita yang baru lahir, dilahirkan oleh ibu ni, ada bersih daripada dosa. Itulah ganjaran yang paling besar bulan Ramadan ni. Kalau kita ibadat, kalau kita tahu, maka jangan kita tinggalkan. Bulan Ramadan juga, tuan-tuan, dipanggil sebagai
bulan di mana pahala digandakan, amalan digandakan. Kita tahu, di mana amalan sunat naik taraf menjadi amalan yang wajib. Manakala amalan yang wajib pula dia naik taraf, digandakan sehingga 70 kali ganda. Itu rahmatnya Allah dalam bulan Ramadan ni. Mulianya bulan Ramadan ini. Maka oleh kerana pahala digandakan, tuan-tuan, saya nak mengingatkan diri saya juga supaya jangan kita melakukan maksiat dalam bulan yang mulia ni. Kerana kalau kita lakukan maksiat juga dosanya amat besar. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, menyebut barang siapa melakukan maksiat dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ataupun pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya dosanya juga amat besar. Melakukan maksiat dalam masjid lebih besar dosanya di tempat-tempat yang lain. Melakukan maksiat dalam Masjidil Haram tentulah dosanya amat besar berbanding di tempat-tempat yang lain. Kerana masjid itu dimuliakan oleh Allah. Maka kita mesti berhati-hati jangan kita lakukan perkara maksiat. Dan tuan-tuan, untuk kita mendapat tawaran yang Allah sebut dalam Al-Quran, tawaran Lailatul Qadar di hujungnya, maka kita boleh buat satu amalan. Tuan-tuan, lakukanlah 4 perkara ini. Pertama, jangan tinggal membaca Al-Quran. Setiap malam baca, untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, jangan kita hendaklah sentiasa bersedekah. Tiap-tiap hari sedekah. Sedekah ni banyak cara, tuan-tuan. Sama ada kita beli juadah berbuka puasa untuk keluarga kita, juga dianggap sedekah. Memberi makan kepada orang yang berbuka, memberi nasihat kepada kawan-kawan kita ataupun jiran kita, juga sedekah. Hatta senyum pun juga sedekah. Jadi jangan kita tinggal amalan ini, masukkan duit ke dalam tabung, itu sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal solat tarawih sehingga penghujungnya. Dan yang keempat, perbanyakkanlah berdoa. Tiap-tiap malam kita doa keampunan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah ampunkan dosa kita, ya Allah. Ini kita takut. Kita takut amalan ini terlepas begitu saja, dan kita, na'udzubillah, kita takut buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebab puasa ini, kalau ikut syaratnya begitu banyak. Kita mestilah berpuasa seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita takut kita berpuasa menahan lapar dan dahaga tapi tak dapat pahala. Ini yang kita takut. Seperti mana amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebut, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang bermaksud, ramai sungguh orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat sebarang pahala melainkan hanya lapar dan dahaga. Memang betul apa Nabi sebut. Kalau nak bandingkan orang yang berpuasa dengan solat, ramai lagi orang berpuasa. Tuan-tuan boleh tengok di pasar-pasar Ramadan, yang menedahkan orang, puasa, tapi sembahyang belum tentu. Yang rambut dia bertocang macam-macam, orang lelaki rambut bertocang, dia tanya puasa ke? Oh, puasa. Tapi sembahyang belum tahu. Jadi menunjukkan ramai orang yang berpuasa. Tetapi yang Allah sebut, ramai yang berpuasa, tapi puasa itu tidak mendapat pahala. Kerana puasa yang tidak mengikut syariat. Jadi ini yang kita takut. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk memperbaiki diri. Dan seterusnya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah matlamat puasa dalam bulan Ramadan. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dia punya objektif orang yang berpuasa bulan Ramadan. Semoga kamu bertakwa. Jadi bila Allah sebut la'allakum tu, apa makna selain daripada semoga kamu? La'allakum tu maknanya benda yang tidak pasti. Boleh jadi kamu bertakwa, ataupun harap kamu bertakwa, ataupun semoga kamu bertakwa. Maknanya tidak pasti. Bukan semua orang dapat ketakwaan ni, melainkan orang yang betul-betul istiqamah mengharapkan redha Allah,
maka dialah yang diberi ketakwaan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memilih kita mendapat matlamat berpuasa itu, yang mendapat ketakwaan, dan orang yang bertakwa sajalah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata sekadar itu dulu, insya-Allah mudah-mudahan Allah memilih kita sehingga ke penghujungnya, sehingga kita sampai pada hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri bermaksud kembali kepada fitrah manusia. Dan apakah fitrah manusia? Iaitu bersih daripada dosa. Dan jangan lupa, bila satu Syawal, di mana kita bersih berdosa, jangan kita kotorinya pula. Kerana pada satu Syawal itu syaitan akan dibebas. Maka hendaklah satu Syawal itu kita pergi ziarah kaum keluarga kita yang terdekat, ibu bapa kita yang terdekat, yang jauh tak boleh, PKP yang terdekat. Kerana itulah amalan-amalan soleh. Kita takut kita duduk rumah, hari pertama duduk rumah, tengok TV berpanjangan. Alhamdulillah. Ada kita bersih pada hari itu, seperti kita baru dilahir ibunya, kita mengotorkannya pula. Dan syaitan waktu itulah paling kuat godaannya. Dengan rancangan-rancangan TV yang menarik perhatian, anak-anak kita tak nak berjalan kerana nak tengok TV dan sebagainya. Jangan. Jadi sebab itulah, bila kita dah seperti kanak-kanak yang baru lahir, bersih berdosa, teruskanlah kita mengamalkan ibadah kita yang kita buat bulan Ramadan ke bulan-bulan seterusnya. Sekadar itu dulu, yang baik itu kepada Allah, yang lemah itu saya sendiri. Sampai di sini, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.